Selamat sejahtera kepada semua yang menonton. Video kali ini akan membincangkan tentang liberalisme. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aminuddin bin Basir selaku pensyarah kursus Sejarah Pemikiran 1. Definisi liberalisme dari segi bahasa ialah, liberal berasal daripada perkataan Latin iaitu liber, liberalis atau liberal yang bermaksud bebas, tidak terikat atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris liberty dan konsep kebebasan. Istilah liberalisme ialah suatu kefahaman atau ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam pelbagai aspek kehidupan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan agama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Najmi bin Badr Syam. Saya akan meneruskan pembentangan hari ini dengan ciri-ciri liberalisme. Ciri-ciri liberalisme yang pertama adalah bentuk pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik. Yang kedua, masyarakat memiliki kebebasan intelektual sepenuhnya. Yang ketiga, gerakan modernisme untuk membebaskan sesebuah masyarakat daripada kepengaruhan adat resam dan tradisi. Yang keempat, menolak otoriti agama dan berpegang kepada kefahaman kebebasan. Dan yang terakhir, kebahagiaan individu adalah tujuan utama liberalisme. Terdapat juga aliran-aliran liberalisme. Aliran-aliran liberalisme yang pertama adalah liberalisme politik. Ini merupakan sokongan terhadap demokrasi liberal, menentang raja berkuasa mutlak atau diktator, menekankan perjanjian sosial dan mengandungi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, liberalisme budaya. Ini di mana menekankan hak-hak peribadi, menentang undang-undang yang mengongkong kebebasan di atas nasionalisme atau agama. Yang ketiga, aliran liberalisme ekonomi. Ini merupakan sokongan terhadap harta peribadi dan menentang peraturan yang mengekang hak-hak terhadap harta peribadi yang ditulis oleh kerajaan. Yang terakhir, aliran liberalisme sosial. Ini merupakan sokongan terhadap kesaksamaan dan menentang ketidaksamarataan dalam kehidupan. Baiklah, salam sejahtera semua. Nama saya Brandon Gan. Dan sekarang saya akan membentangkan sejarah perkembangan pemikiran liberalisme yang dapat dilihat daripada 3 cabang utama, iaitu daripada sudut sejarah kemunculan liberalisme, perkembangan liberalisme dan liberalisme moden. Baiklah, untuk kita memahami konsep sejarah kemunculan liberalisme, kita perlu mengkaji daripada kronologi perkembangan masyarakat sebelum liberalisme diperkenalkan. Baiklah, masyarakat sebelum ideologi liberalisme diperkenalkan hidup secara berhierarki, di mana wujudnya 2 kelas sosial terbesar, iaitu golongan kelas atasan dan golongan kelas bawahan. Golongan kelas atasan adalah individu seperti raja, ratu, golongan bangsawan, tuan-tuan tanah dan ketua-ketua institusi keagamaan. Manakala golongan kelas bawahan pula terdiri daripada masyarakat seperti buruh, buruh kasar, petani, pedagang, hamba dan lain-lain. Golongan kelas bawahan pula hidup secara sengsara. Hal ini demikian kerana sistem pemerintahan yang wujud semasa masyarakat berhierarki bersifat autokratik atau monarki, di mana golongan kelas atasan mempunyai kuasa hak mutlak. Segala perintah atau arahan mereka wajib dipatuhi oleh golongan kelas bawahan. Oleh itu, wujudnya ketidakadilan dari segi politik dan sosioekonomi. Hal ini kerana golongan kelas atasan cenderung menggunakan kuasa atau hak mereka untuk mengerahkan kerja dalam kalangan golongan kelas bawahan untuk menjana pendapatan atau mengumpul keuntungan. Oleh hal yang demikian, masyarakat golongan kelas bawahan yang sering ditindas oleh golongan kelas atasan telah mewujudkan atau mencetuskan satu ideologi yang dikenali sebagai liberalisme. Liberalisme pula merupakan satu moral filosofi atau political filosofi yang mementingkan hak bersama. Liberalisme merupakan satu gerakan di mana masyarakat golongan kelas bawahan memperjuangkan hak individu atau hak berkumpulan terhadap penindasan yang diwujudkan oleh golongan kelas atasan dari segi ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Liberalisme juga merupakan equality of freedom under the rights of law, di mana masyarakat akan memperjuangkan hak mereka seperti yang tertera dalam undang-undang kenegaraan. Untuk bahagian seterusnya, saya ingin meminta kebenaran untuk menggunakan sedikit seberapa bahasa Inggeris untuk memastikan keberkesanan pembentangan saya.
Perkembangan liberalisme satunya dapat dilihat daripada Age of Enlightenment atau the zaman pencerahan yang dipelopori oleh John Locke. John Locke pula merupakan the founder of liberalism yang telah mencetuskan idea tersebut. Idea-idea yang terkandung dalam sistem liberalism mendapat populariti terutama sekali dalam kalangan ahli falsafah seperti ahli falsafah politik dan ahli falsafah ekonomi. Idea-idea yang terkandung dalam liberalism telah menghapuskan kehidupan feudalistik dan keistimewaan golongan atasan, misalnya hereditary privilege dan traditional conservatism. Isu ini atau fenomena ini dapat dilihat melalui contoh yang diberi iaitu the abolishment of feudalism in France. Liberalism telah memberi inspirasi atau semangat kepada penduduk-penduduk di France untuk menggerakkan satu gerakan radikal yang memperjuangkan hak atau equality mereka untuk menempaskan pihak kerajaan atau pemerintah di France. Hal ini dikatakan demikian kerana liberalism yang tersebar ke France iaitu French liberalism mementingkan perjuangan hak golongan minoriti dan menolak segala practice of authoritarianism yang berkait rapat dengan nation building. Baiklah, authoritarianism merupakan satu gerakan politik untuk menolak segala politik plurality yang menggunakan kuasa untuk memperjuangkan hak golongan-golongan individu tertentu. Oleh itu, French liberalism mengutamakan the preservation of status quo dan the reduction of law, terutama sekali pengurangan kuasa mutlak terhadap golongan-golongan minoriti seperti golongan kelas bawahan. Sehubungan dengan itu, liberalism mempertengahkan segala pemerintahan sekularisme dan menolak amalan atau pengaruh lapuk dalam sistem monarki di Eropah yang kebiasaannya dipengaruhi oleh gerakan keagamaan atau adat istiadat dan amalan lapuk. Sebagai contohnya, liberalism ini dapat dilihat dalam contoh yang diberi iaitu The Glorious Revolution of 1688. Dalam Glorious Revolution of 1688, berlakunya satu gerakan yang telah membuka laluan kepada deposition of King James II and the Sixth, yang hal ini dikatakan demikian kerana pemerintahan yang diamalkan oleh mereka dipengaruhi oleh golongan keagamaan yang practice the importance of hereditary privilege yang mengutamakan hak keistimewaan golongan-golongan tertentu. Seterusnya, perkembangan liberalism di negara-negara Eropah juga boleh dilihat melalui konflik antara negara-negara Eropah seperti the England and Amerika Syarikat. Konflik-konflik yang berlaku dalam negara-negara Eropah tersebut berfaktor daripada hal ekonomi atau konflik ekonomi. Isu ini telah merintis jalan kepada deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat yang membawa kepada the Articles of Confederation of 1776. Hal ini berlaku kerana the 7 Years of War dan American Revolution War membawa kepada resolution of the Constitutional Convention of 1787 and the Constitution of United States. Baiklah, Constitution atau Perlembagaan United States yang dikubalkan setelah United States mencapai kemerdekaan merupakan dokumen-dokumen liberalism yang tertua atau terlama yang kekal sehingga hari ini yang telah memberi impak yang besar kepada sistem pemerintahan dunia. Hal ini kerana zaman penjajahan yang dilakukan oleh mereka atau era kolonialisme telah membawa pemerintahan atau sistem liberalism tersebut kepada negara-negara minoriti atau negara-negara lain di tempat-tempat tertentu. Seterusnya, pemikiran liberalism merupakan faktor perkembangan ekonomi kapitalisme di negara-negara Eropah yang dipelopori oleh Adam Smith iaitu the father of economics dan John Stuart Mill. Individu-individu atau ahli falsafah seperti Adam Smith dan John Stuart Mill telah mengutamakan ekonomi kapitalisme dan liberalism dalam pemikiran liberalism, di mana mereka mengutamakan integrasi ekonomi and the marketization yang terbuka di negara-negara Eropah. Seterusnya, liberalism membawa kepada pembentangan sistem parlimen di negara-negara Eropah yang telah berjaya mengatasi masalah-masalah tragik di negara Eropah. Sebagai contohnya, liberalism yang membawa kepada sistem parlimen telah mengatasi beberapa masalah seperti amalan hamba abdi di bahagian selatan Amerika dan membangkit amalan liberalism melalui beberapa siri peperangan seperti The Vicious and the American Civil War. Baiklah, bagi liberalism moden pula, kita boleh lihat bahawa liberalism moden dipelopori oleh Franklin D. Roosevelt iaitu salah seorang daripada Perdana Menteri di United States. Idea yang dibawa oleh beliau dapat dilihat dalam New Deals iaitu financial reformation, ekoran daripada the Great Depression yang berlaku di Amerika Syarikat, ekoran daripada kegawatan ekonomi misalnya unemployment, kejatuhan trade stock market dan sebagainya.
New Deal merupakan satu projek atau public work project dan regulation yang digubalkan oleh Roosevelt mengikut idea liberalism yang telah mendapat sambutan daripada orang ramai kerana berjaya memulihkan keadaan ekonomi di Amerika Syarikat sehingga beliau telah memenangi pilihan raya seterusnya. Oleh hal yang demikian, perkembangan maju liberalism moden telah menyebabkan golongan Nazi Jerman dan Itali untuk menentang keras terhadap ideologi tersebut. Oleh hal yang tersebut, berlakunya satu pertelingkahan yang besar antara dua blok negara, iaitu blok barat dengan blok komunis, iaitu fascism versus liberalism and communism. Senario fascism versus liberalism merupakan satu pergolakan atau pertelingkahan politik yang melibatkan dua blok besar dunia, iaitu blok komunis dengan blok barat, yang dapat dilihat melalui senario World War II yang tercetus pada tahun 1939 to 1945 yang disebabkan oleh faktor serta-merta, iaitu pencerobohan Poland pada tahun 1939 akibat daripada kehilangan kuasa Nazi Jerman, iaitu fascism terhadap liberalism di negara Poland. Oleh hal yang demikian, kerajaan Nazi Jerman telah menggunakan serangan Bismarck untuk mengembalikan kekuatan atau kekuasaan mereka di negara Poland yang mencetuskan World War II. Walau bagaimanapun, keputusan Perang Dunia Kedua telah memihak dan memberi kemenangan kepada pihak bersekutu yang seterusnya membawa kepada perang dingin antara blok komunis dengan blok barat akibat daripada perkembangan liberalism yang amat maju dan besar berbanding dengan fascism. Senario politik pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1960 telah menyaksikan perkembangan liberalisme secara terusan yang mendapat sambutan yang besar di mata dunia. Oleh hal yang demikian, liberalisme telah dipraktikkan oleh kebanyakan negara sehingga hari ini yang memperjuangkan hak asasi manusia secara bersama dan mengutamakan keadilan dalam segala aspek kenegaraan dari segi politik, ekonomi dan sebagainya. Oleh hal demikian, liberalisme masih dipraktikkan sehingga hari ini dan masyarakat dunia semakin hari semakin memperjuangkan hak mereka dengan menggunakan istilah dan teori yang ditekankan dalam liberalisme. Seterusnya, tokoh-tokoh liberalisme. Tokoh yang pertama ialah Voltaire. Voltaire merupakan seorang penulis dan ahli falsafah yang berasal dari Perancis. Voltaire sangat mendukung hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengadilan yang sepatutnya. Gerakan Voltaire banyak disalurkan melalui karya kritik terhadap doktrin gereja dan institusi Perancis pada masanya. Immanuel Kant pula merupakan seorang ahli falsafah yang berasal dari Jerman. Immanuel Kant menegaskan bahawa perdamaian dapat berlangsung secara terus-menerus dan hukum alam menciptakan harmoni dan kerjasama antara manusia. Immanuel Kant percaya akan kesempurnaan sifat manusia, maka perang merupakan hal yang tidak nyata dan dibuat-buat. John Adam Smith pula merupakan seorang tokoh pemikir yang berasal dari Skotlandia. Adam Smith adalah tokoh ekonomi liberal yang menjadi dasar munculnya sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis. Adam Smith berpendapat bahawa segala kekuatan ekonomi seharusnya ada di tangan pasar, di mana manusia mempunyai kedudukan sebagai individu yang diutamakan. Sekarang kita melihat kepada liberalisme mengikut Islam. Liberalisme mengikut Islam merupakan kebebasan yang terdapat dalam agama Islam, di mana tidak adanya batasan yang mengikat dan mengatur kebebasan tersebut. Liberalisme menurut perspektif Islam juga diartikan sebagai kebebasan terhadap nas-nas agama Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis, dengan menggunakan akal fikiran yang bebas serta hanya menerima doktrin agama Islam tersebut di mana ianya harus sesuai dengan akal fikiran manusia. Golongan Islam liberal, mereka ini tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula agama, mentafsir semula Al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fiqh. Mereka ini menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolok mengenai agama tersebut. Agama termasuk hal yang telah menjadi ijma' ulama', termasuk tafsiran daripada Rasulullah dan sahabat serta ulama' mujtahid. Antara ciri-ciri pemikiran Islam liberal adalah rasionalisme dan sekularisme, penolakan terhadap syariah, pluralisme agama, penolakan terhadap autoriti keagamaan. Kelima, kebebasan mentafsirkan teks-teks agama Islam, termasuk ayat-ayat Al-Quran perlu ditafsir semula agar selari dengan peredaran zaman. Tiada dakwaan kebenaran, iaitu faham relativisme.
mempromosikan nilai-nilai barat, pembebasan wanita dan juga mendukung demokrasi liberal sepenuhnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, menurut Syekh Abdullah Al-Khatib dalam kitabnya Al-Islam wa Raddu ala Hurriyatil Fikri, menyatakan bahawa golongan yang berfikiran bebas mempunyai agenda tersembunyi, iaitu untuk menggugurkan agama secara sepenuhnya daripada masyarakat, iaitu memisahkan agama daripada pendidikan, menjauhkan syariat Islam daripada kedudukannya sebagai sumber perundangan dan mengasaskan ekonomi di atas dasar riba. Kedua, untuk menjauhkan fikrah atau pemikiran manusia daripada setiap yang mempunyai kaitan dengan roh, wahyu dan alam gaib dan daripada segala ikatan dengan akhlak, akidah dan keimanan kepada Allah. Ketiga, untuk memartabatkan ketuhanan akal, kebendaan dan ketidakpercayaan kepada agama dan wahyu dalam setiap urusan kehidupan dan menjadikan Islam hanya sebagai agama rohani semata-mata dan menolak agama sebagai penentu dan pencorak perjalanan hidup bermasyarakat. Isu dan gerakan liberalisme di Malaysia. Salah satu contoh gerakan atau kesatuan liberal di Malaysia ialah Sister in Islam, SIS, yang mana telah dikeluarkan fatwa menyatakan SIS dalam mana-mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh SIS yang menerima banyak kritikan termasuklah isu pemakaian tudung, kebebasan beragama, pengiktirafan LGBT dan juga mempertikaikan peruntukan undang-undang keluarga Islam yang didakwa mendiskriminasi wanita Islam. Kedua, Comengo, iaitu merupakan pakatan NGO Malaysia yang mengemukakan laporan hak asasi manusia ke proses penilaian berkala sejagat UPR, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 24 Oktober 2013 di Gabena. Tuntutan Comengo antaranya adalah kebebasan beragama, mengiktiraf ajaran sesat Syiah di Malaysia, penghapusan hukuman syariah, mengiktiraf budaya hidup LGBT, menuntut kebebasan dalam pergaulan. Ketiga adalah Kasim Ahmad yang merupakan anti hadis. Dia menafikan syahadah kedua bahawa Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah, mendewa-dewakan Nabi Muhammad, mendewa-dewakan ulama yang dianggap sama dengan kasta pederi dan juga rambut wanita bukan aurat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesan liberalisme boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pada masyarakat dan negara. Kesan liberalisme kepada masyarakat ialah mencetus pertinggahan dan perselisihan sesama Islam dalam bab akidah, tiada sikap toleransi antara satu sama lain, menghakis kemuliaan akidah para penganut Islam, rakyat jadi berpecah belah dan tidak sehaluan serta keruntuhan akhlak. Kesannya kepada negara ialah negara menjadi tidak aman, ekonomi akan terjejas, kesepaduan antara rakyat akan terhakis dan membuka jalan kepada kesyirikan dan kekufuran dalam negara.